yang saya pakai sekarang ni lah, Mazda 5 MPV 2006. Baru-baru ni kereta saya ni dekat dia punya dashboard tu, dekat gear tu, bila start kereta je dia akan terus masuk gear 3, gear 2, maksudnya mungkin gearbox punya masalah lah. Dan saya dah pergi jumpa pomen, dan pomen yang first mula-mula dia tukar solenoid. And then berlaku lagi, saya jumpa pomen yang lain pula, dia kata ada masalah getah apa dekat kelas tu. Dan dia pun tukar yang getah tu, saya pun bayar lah kan. Dia tukar getah tu pula. Pada mulanya memang Alhamdulillah lah, semuanya okey. Tapi sekarang ni dia masih berlaku lagi. Dia macam jumping dia tu. Maksudnya bila pagi-pagi tu kita start, dia terus masuk gear 2, lepas tu dia masuk gear 4. Dan saya ada berhubung dengan foreman tu kembali lah. Dan kalau ikut foreman tu kata, kereta ni kena warm up dulu. Warm up dulu, lepas tu dia akan okey lah. Dan saya buat apa yang foreman tu kata, Alhamdulillah dia okey lah. Tapi persoalan saya ni, betulkah yang dicadangkan oleh foreman tu lah. Saya harap jasa baik Datuk lah untuk beri maklumat tentang masalah saya ni. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kita ke Kelang pula bersama dengan Ahmad Habib. Silakan soalannya. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya, anak saya ada lesen memandu negara Mesir. Boleh tak nak tukar ke lesen memandu Malaysia dan bagaimana caranya? Terima kasih. Sama. Okey, Datuk. Okey, yang pertama tadi pasal gearbox. Kita dah ajar. Semua orang ke kereta ke sama cara nak hidup kan. Kalau Syafiq, baru Syafiq tengah tidur, tengah-tengah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu orang kejut. Syafiq, bangkit lari. Syafiq lari dulu ke Syafiq duduk tengok kiri kanan dulu baru lari? Tidur kejap dulu Tok. Ambil masa kejap kan. Betul. Inilah cara dia. Kalau Syafiq bangkit lari je, Syafiq lari ke pintu ke, lalu ke dinding ke, lalu ke tingkap? Tingkap lah Tok. Lalu online. Bukan Syafiq saya pun ingat macam tu jugalah. Sebab kita punya umid waktu kita tidur, oksigen yang ada dekat kepala ikut kepada bantal saiz kita. Jadi kalau kita bangkit je, oksigen tu penuh ke sikit. Kalau oksigen tu tak penuh, kita bangkit je, badan kita akan jadi goyang. Dan kita lari lah, bagi cepat-cepat nak lari, tak tahu apa benda macam bagi terperanjat, memang kita akan langgar timbuk, langgar dinding, langgar semua langgar. Tak kira apa pun kita langgarnya. Jadi yang sebenarnya sama kereta. Kita nak masukkan kunci, kalau dia kosong tu, tengok anak kunci tu. Ada tulis ACC, ada tulis kosong, ada tulis macam-macam, ada satu. Masukkan anak kunci, kita pulas sekali. Macam kita nak kunci ni, kita pandang anak kunci ni, kita masukkan anak kunci dalam lubang dia, pulas sekali, kita alih tangan kita. Kita pulas lagi sekali, kita alih lagi tangan kita. Nampak semua lampu nyala. Kita tak boleh start. Tak boleh start. Kita akan stop di sini. Kita akan perhati semua lampu-lampu yang ada dekat panel dashboard ni menyala. Dan dia akan padam. 1, padam 2, ada yang padam 3, ada yang padam 4, dan ada yang tak ada padam-padam. Tetapi dia ada bunyi. Tit. Dia diam. Baru kita boleh dia hidup. Baru kita boleh lepaskan dia hidup. Bila dia dah hidup, kita tidak boleh semena-mena je untuk lepas. Kita kena pijak brek. Jangan lepas brek bagi kereta auto. Daripada P kepada R 12, kepada N 12, kepada D 12, kepada 212 dan L12, letak balik dekat N. Tunggu sehingga 40 degree Celsius. Ini namanya transmission exercise. Kalau kita tidak exercise, memang dia akan lompat-lompat. Sebab setiap pot, setiap bilik itu perlu minyak. Dan kita tidak berminyakkan dia, dia akan mengantar kepada information TEC, Transmission Electronic Control, di mana dia akan hantar terus kepada ECU program, Electronic Control Unit, dan dia tidak dapat baca. Bila dia tidak dapat baca, dia akan mengagam. Bila dia mengagam, yang boleh betulkan dia hanyalah dynamometer. Dynamometer tu letak soket, pak, letak komputer, dia akan bagi baca. Oh, kita dah fail dekat TEC, Transmission Electronic Control. So kita kena berbaiklah.
Jadi kena exercise. Bila kita dah buat exercise dan 40 degree Celsius bersamaan dengan jarum putih langgar kepada C temperature kita. Ya. Dan baru kita boleh jalan. Ya. Ada kereta dia keluarkan lampu warna biru. Betul. Lampu biru padam baru kita boleh jalan. Betul. Jadi lagi dia tak padam kita tak boleh jalan. Yang ada pula dia keluarkan nombor. Ada yang 50. Kalau 50 tu dia langgar je kat kaki 50 tu, bolehlah dia gerak dah. Pasal negara kita adalah 40 degree Celsius suhu temperature untuk enjin. Baru kita boleh gerak, baru selamat kocik kita. Itulah transmission tu kena dijaga. Tu cara dia untuk kalau menjaga. nak main transmission gear tu Datuk, sebelum kita start enjin. Tak boleh. Enjin hidup mula-mula tu baru kita mainkan dia. Tekan brake. Tekan brake, jangan lepas. Jangan lepas. Mainkan dia. Main dia tiap satu bilik, satu pot itu One by one. 2 saat. 1, 2. Maksudnya 1, Datuk daripada 2. P sampai ke 2 Last. ataupun 1 lah Sampai last. Tolak balik ke atas. Tolak balik N. Tolak balik N. Jangan pergi kepada P lagi. Okey. Tak perlu pergi kepada P lagi. Baru minyak-minyak dia akan Tiap-tiap bilik berminyak. Bila tiap-tiap bilik berminyak, ini akan memudahkan dia bergerak. Dan dia memberikan keselamatan. Kerana keselamatan itu kocik kita. Tu dia. Okey. Jadi jangan melompat, jangan buat tersilap. Nanti rugi. Kalau dah terlepas pun kita boleh buat balik semula. Tidak mendatangkan apa-apa. Yang keduanya berkaitan dengan lesen memandu negara Mesir. Betul. Okey, mana-mana JPJ yang terdekat boleh buatkan borang, buat permohonan dan diproses. Kalau nak senang dekat dengan Kuala Lumpur, tak ada masalah, datang saja ibu pejabat. Dan dia ada kategori untuk negara-negara yang dibenarkan untuk memandu dengan menggunakan lesen yang letak untuk buat conversion ataupun dipindahkan tukar kepada lesen negara ini. Tidak ada masalah. Boleh gunakan